Allahu Akbar. Fahmi. Anda ini Menteri Fahmi. Takkan Menteri pun cepat sangat nak koyak sampai nak ambil tindakan itu dan ini. Takkanlah Menteri tak tahu apa tugas Menteri Fahmi. Aduh, hai. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin anda tertanya-tanya kenapa saya memulakan video saya dengan keluhan. Ini kerana tuan-tuan dan puan sekalian, pada 13 jam lebih yang lepas, Menteri Komunikasi dan Digital iaitu Fahmi Fadzil telah mengeluarkan tweet ini, iaitu beliau telah memandang serius tindakan sesetengah pihak dekat laman sosial ini untuk mengeluarkan ayat yang bagi beliau merupakan satu coordinated inauthentic behaviour, satu tindakan yang tak autentik tapi telah dikoordinasikan. Dalam bahasa mudahnya, penanaman naratif lah. Jadi beliau kata benda ini tak patut berlaku, merupakan satu benda yang boleh dianggap sebagai satu kesalahan kerana hendak menanamkan naratif untuk menentang kerajaan, maka mereka akan memantau. Fahmi Fadzil akan meminta SKMM untuk memantau perkara ini. Allahu Akbar. Fahmi. Pertamanya Fahmi, anda ini jaga komunikasi tau. Sepatutnya anda lebih tahu. Coordinated inauthentic behaviour ini adalah kepakaran Pakatan Harapan. Mereka lagi pakar untuk koordinat penanaman naratif secara besar-besaran ini. Tak percaya? Ketika mula-mula Perikatan Nasional dituduh menyakau 600 bilion, anda dapat lihat dekat mana-mana sahaja muka-muka anak papa inilah yang menanamkan naratif 600 bilion. Ramai-ramai kongsi ayat yang sama ataupun mungkin ubah 1-2 ayat sajalah, 1-2 perkataan untuk nampak macam berbeza sikit, tetapi dia punya pokok naratifnya adalah sama, iaitu PN sakau 600 bilion. Sama macam sakau minyak masak. Semua dok tweet, semua dok post pasal sakau minyak masak. Naratif yang sama di copy paste berulang-ulang. Itu juga merupakan coordinated inauthentic behaviour, Fahmi. Tetapi kenapa masa ketika itu anda diam pula? Kenapa pada ketika itu anda tak nak kata pula, oh, penyokong Pakatan Harapan telah melakukan satu coordinated inauthentic behaviour. Ini merupakan satu kesalahan, kita akan ambil tindakan. Diam pula anda masa itu. Kenapa bila rakyat menyuarakan perkara yang sama, iaitu berkenaan dengan harga barang yang semakin naik ini, tiba-tiba anda kata, oh, ini merupakan satu coordinated inauthentic behaviour, perlu diambil tindakan penanaman naratif yang tidak betul. Apa benda ni Fahmi? Itu tak adil tau. Anda ini menteri untuk seluruh rakyat Malaysia, bukan menteri untuk menjaga kepentingan Pakatan Harapan Barisan Nasional semata-mata. Dan menyebut tentang harga barang itu, cuba kita perhatikan, rata-ratanya menyebut perkara yang hampir sama. Kalau dulu banyak ini boleh beli barang banyak ini, sekarang nak beli barang banyak ini kena belanja lebih lagi. Benda itu hakikat, bukan satu naratif, bukan satu propaganda. Benda itu fakta. Pagi tadi baru saja saya postkan satu video membuat perbandingan harga barang pada tahun lepas Januari hingga Mei 2022 berbanding dengan harga barang pada tahun ini Januari hingga Mei tahun 2023 dengan menjadikan indeks inflasi sebagai petunjuk utamanya. Dan indeks inflasi ini bukan saya reka, bukan propaganda yang saya buat, tetapi dikutip daripada laporan DOSM, Department of Statistics Malaysia. Dan dalam video itu, saya telah membuktikan dengan jelas dan nyata betapa harga barang pada tahun lepas adalah jauh lebih murah berbanding dengan harga barang pada tahun ini. Maka oleh itu, argumen mereka yang mengatakan bahawa tahun ini mereka terpaksa berbelanja dengan lebih banyak lagi adalah betul dan adalah tepat. Jadi, kalaulah benda berkaitan dengan harga barang, bukan tugas anda untuk pantau, Fahmi. Itu adalah tugas Menteri Kos Sara Hidup, iaitu Salahuddin Ayub. Itu juga mungkin tugas Menteri Ekonomi, iaitu Rafiz Ramli. Mungkin juga tugas Menteri Keterjaminan Makanan, iaitu Datuk Seri Muhammad Sabu. Bukan tugas anda. Tugas anda Fahmi sebagai Menteri Komunikasi ialah nombor satunya sebagai backbencher kepada kerajaan, sebagai ejen penerang kepada kerajaan. Bukan ejen penyerang, tetapi ejen penerang. Beza tau menyerang dan menerang. Nombor duanya Fahmi, tugas anda selaku mereka yang menjaga komunikasi ini ialah untuk memastikan prasarana komunikasi dekat negara kita ini, internet, phone dan sebagainya, berada pada tahap yang terbaik. Tetapi kita dapat lihat dekat negara kita ini, even dekat tengah-tengah bandar pun ada masalah cakupan internet kadang-kadang. Harga telco pun tak semurah mana. Dan kita juga dapat banyak rungutan tentang monopoli dan sebagainya. Benda-benda itu yang sepatutnya anda kontrol dahulu, yang anda kena atasi, anda kena pegang. Bukan dengan menjadi cyber cop, bukan dengan menjadi polis internet nak tengok siapa salah, siapa kena hukum, siapa yang aku akan ambil tindakan. Bukan macam itu. Jauh sekali tugas anda untuk memberikan ugutan ataupun amaran kepada rakyat Malaysia. Radioka mungkin akan datang rumah anda dan sebagainya. Itu tidak betul, Fahmi. Tetapi menyebut tentang Radioka, saya rasa pelik juga.
anda ini Menteri Komunikasi. Tetapi pada 4 jam lebih yang lepas, anda telah tweet kenyataan Lee Guan Eng yang mempertahankan dirinya sendiri. Dia kata kenyataan saya berkenaan dengan isu roboh tokong itu adalah satu kenyataan yang telah diputar belit dan apa yang telah disampaikan adalah lari maksudnya. Anda tweet perkara tersebut. Sedangkan anda pun tahu, wahai Fahmi, kes Lee Guan Eng dengan tokong ini sedang berada dalam siasatan pihak polis. Laporan polis telah pun dibuat. Polis telah pun membuka kertas siasatan berdasarkan kenyataan rasmi oleh polis. Maka oleh itu, tidakkah anda rasa tindakan anda untuk tweet kembali kenyataan Lee Guan Eng yang mempertahankan dirinya itu merupakan satu gangguan kepada siasatan oleh pihak berkuasa? Apa hukumannya kalau mengganggu siasatan pihak berkuasa, wahai Fahmi? Ataupun cuba untuk mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung satu-satu siasatan yang sedang berlangsung itu? Anda lebih tahu, Fahmi. Anda seorang menteri. Saya bukan menteri masalahnya. Kerana itulah kadang-kadang saya terpaksa menggunakan ayat ini, wahai Fahmi. Kadang-kadang menteri-menteri kerajaan perpaduan madani ini seolah-olahnya seperti kera mendapat bunga. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bila orang itu dapat satu benda yang bagus, satu benda yang berharga, yang patut dijaga, dia tak pandai jaga. Dia tak pandai buat benda itu sampai benda itu menjadi rosak dan ranap. Inilah yang berlaku dalam kerajaan kita pada kali ini. Kera mendapat bunga itu adalah peribahasa Melayu, Fahmi. Jangan anda tuduh saya kata anda ni kera pula. Benda-benda macam ni bukannya boleh buat main. Tak pasal-pasal rioka depan rumah. Itu masalahnya. Jadi Fahmi Fadil, sekali lagi sebagai seorang rakyat Malaysia, saya menyeru kepada anda supaya menjalankan tugas anda dengan lebih betul, lebih tepat dan juga lebih baik. Jangan salah fokus ataupun jangan fokus kepada perkara-perkara yang konon-kononnya semata-mata hendak melindungi kepentingan kerajaan perpaduan madani ini saja. Macam saya katakan tadi, anda ialah menteri untuk kerajaan Malaysia. Rakyat Malaysia, tak kira pembangkang atau penyokong kerajaan, mereka ini bayar gaji anda. Maka tugas anda adalah untuk kemaslahatan mereka, bukan kemaslahatan parti atau kerajaan anda. Boleh faham dia tu? Sekiranya kalau anda gagal memahami perkara yang sangat-sangat simple itu, saya cadangkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri menggantikan anda selaku Menteri Komunikasi dengan orang lain yang lebih kompeten dan lebih reti buat kerjanya. Tetapi saya faham, wahai Fahmi, kerajaan ini kan kerajaan anda. Anda kan bebas buat apa saja. Yalah, bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.